Okey, kita teruskan lagi kita punya topik kita. Kita tengok kepada pengasasan Kesultanan Perak. Okey, dalam bab ini kita akan tengok Perak pula. Okey, Perak diasaskan pada abad ke-16, iaitu daripada Kesultanan Perak diasaskan oleh keluarga diraja daripada KMM. Sama seperti Pahang, Perak juga diasaskan daripada KMM. Kerajaan ini lahir selepas berakhirnya KMM yang berpusat di Melaka. Jadi selepas KMM di Melaka telah diserang oleh Portugis, jadi ramai pemimpin KMM telah pergi berhijrah dan membuka sebuah lagi kesultanan yang terletak di Perak. Pada abad ke-15, Perak menjadi wilayah naungan KMM. Selepas Portugis diserang, sebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarganya tinggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam di Kampar, Sumatera. Pembesar Perak bernama Tun Saban dan Nakhoda Kasim telah ke Kampar menjemput putera Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Jadi maksudnya bila Melaka jatuh diserang oleh Portugis, Sultan Mahmud Shah telah pergi meninggalkan Melaka dan terus pergi ke Sumatera. Sumatera dekat Johor Riau. Jadi pembesar Perak bernama Tun Saban ni telah pergi ke tempat Sultan Mahmud Shah dan menjemput puteranya yang bernama Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Okey, Sultan Muzaffar berangkat ke Perak dengan alat kebesarannya yang bernama sebilah pedang yang bernama Curah Simanjakini, sebilah keris, Cak Mohor, Nobat dan juga surat ciri. Baginda berangkat ke Perak bersama anak, isteri, para pengikut serta pengiring yang menjemputnya daripada Perak. Jadi Sultan Raja Muzaffar Shah ni menjadi pemerintah di Perak dengan memakai gelaran sebagai Sultan Muzaffar Shah. Lalu dia telah mendirikan pusat pemerintahannya di Tanah Abang dekat pesisiran Sungai Perak. Kalau awak tengok dalam peta tu ada nama Tanah Abang. Di situlah mula-mula menjadi pusat pemerintahan bagi Kesultanan Perak di negeri Perak. Akhirnya keturunan Sultan Muzaffar Shah mewarisi tata sampailah hari ini. Kalau awak tengok hari ini, Raja Perak, Sultan Perak hari ini iaitu Sultan Dr. Nazrin, dia adalah penerus daripada Sultan pertama Perak iaitu Sultan Muzaffar Shah. Okey. Seterusnya lagi, Sultan Iskandar Zulkarnain merupakan Sultan Perak ke-15, telah mengemas sistem pentadbiran negeri Perak menggunakan Undang-Undang 99 Perak. Itu adalah bagi negeri Perak. Jadi Kebat, jelaskan kepentingan sumbangan warisan Kesultanan Melayu kepada kita pada hari ini. Ini adalah soalan Kebat yang memerlukan pengetahuan kamu untuk menjawab soalan ini. Apakah sumbangan pewarisan bagi Kesultanan Melayu kepada kita pada hari ini? Kamu try jawablah. Latih diri kamu untuk jawab Kebat. Seterusnya lagi, Terengganu. Sultan Terengganu pula punyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau, di mana pada awal abad ke-18 kesultanan ini diasaskan oleh keluarga diraja daripada Susul Galuh Bendahari Johor Riau. Jadi pemerintah dekat Terengganu berbeza dengan negeri Pahang dan juga negeri Perak. Kalau negeri Pahang dan Perak tadi dia memang asal daripada KMM. Tetapi kalau Terengganu ni dia banyak kepada susur galur KJR, iaitu dari keturunan bendahara KJR. Sejak abad ke-16, Terengganu menjadi wilayah naungan KJR. Jadi pada 1708 Sultan Abdul Jalil menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, bendahara Johor yang ke-11. Awak kena faham Tun Zainal Abidin ni merupakan anak kepada Tun Habib. Tun Habib ni merupakan seorang bendahara dekat KJR. Jadi Sultan Johor ketika itu, Sultan Abdul Jalil, menganugerahkan kepada anak bendahara iaitu Tun Zainal Abidin negeri Terengganu untuk ditabalkan sebagai raja dekat Terengganu. Tun Zainal Abidin merupakan putera angkat Raja Pertani yang digelar Nang Cayam iaitu Raja Kuning. Raja Pertani telah sediakan kelengkapan untuk tabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Jadi awak boleh tengok dekat Terengganu ni dia ada hubung kait antara
Kesultanan Johor Riau dan juga Raja Petani. Petani itu merupakan sebuah negeri yang ada dekat selatan Kelantan, ada kerajaan Petani. Jadi masing-masing support Tun Zainal Abidin menjadi Raja Terengganu, seterusnya jadi Sultan Terengganu yang pertama. Okey, tengok sikit gambar keris panjang diraja. Ini merupakan alat kebesaran. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga petani, termasuk orang agama iaitu Khadi Wan Imam Mahmud dan Cik Buang. Okey, antara alat kebesaran seperti dalam gambar tu, keris panjang diraja, keris panjang iaitu keris panjang Nang Cayam, penganugerahan daripada Raja Petani kepada Tun Zainal Abidin. Kemudian 1708 Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu dan beliau telah memakai gelaran sebagai Sultan Zainal Abidin yang pertama. Alright. Mendirikan pusat pemerintahan pertama dekat Tanjung Baru dekat Kuala Berang. Di Kuala Berang lah pemerintahan Terengganu meliputi kawasan Kemaman sampai ke Besut. Maksudnya besar lah dia punya liputan pemerintahan. Keturunan Sultan Zainal Abidin I mewarisi tata Terengganu sampai hari ini. Kalau awak tengok hari ini, Sultan Mizan merupakan original dia ataupun keturunan daripada Sultan Zainal Abidin I. Okey. Tengok sikit lagi, Sultan Zainal Abidin III. Ini time kemuncak Terengganu memerintah. Nama dia Sultan Zainal Abidin III. Pewaris kepada yang pertama tadi tu, antara Sultan Terengganu yang paling masyhur yang membawa kepada kemodenan Terengganu. Antara sumbangan penting baginda ialah menggubal undang-undang tubuh negeri Terengganu yang dikenali sebagai Itikan Al-Muluk Bitadil Al-Suluk. Dia juga telah memperkemaskan sistem sukatan dan timbang, menubuhkan mahkamah syariah, tubuhkan pasukan polis, bina Istana Maziah iaitu istana rasmi Terengganu sampai digunakan hingga hari ini. Ini antara sumbangan Sultan Zainal Abidin III. Okey, ada masalah dengan Terengganu? Terengganu senang saja, boleh pergi sekali lalu je. Saya rasa tak ada masalah sangat bagi Terengganu. Okey, bagi Selangor pula, last. Selangor merupakan sebuah pengasasan kesultanan yang diasaskan pada abad ke-18 oleh Sultan Selangor oleh keluarga Diraja Bugis yang berpengaruh di dalam Kesultanan Johor Riau. Jadi Selangor pun sama seperti negeri Terengganu, iaitu under pengaruh daripada KJR. Berbeza dengan negeri Pahang dan juga negeri Perak, itu adalah KMM. Awak kena bezakan dua benda tu dua itu adalah KMM, dua ini adalah KJR. Pada abad ke-18, Selangor sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau, sama seperti dengan Terengganu tadi. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap kat Selangor. Ketika itulah Dain Celak yang merupakan keturunan Bugis menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Okey. Kemudian putera Dain Celak yang bernama Raja Lumu telah menghadap Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah, untuk mendapat pengiktirafan. Jadi Raja Lumu ni merupakan putera Dain Celak. Jadi Sultan Mahmud Shah telah menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Baginda dianugerahkan Nobat dan juga Cap Mohor. Tahulah macam mana boleh diasaskan kerajaan Selangor daripada keturunan Bugis, iaitu keturunan Dain Celak dan puteranya iaitu Raja Lomu. Okey, lagi 1766 Raja Lomu mengasaskan Kesultanan Selangor dengan menggunakan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Sultan Salihuddin Shah mendirikan pusat pemerintahannya dekat Kuala Selangor. Kelas, awak kena faham kelas kenapa masing-masing mengasaskan dekat Kuala ataupun dekat tepi sungai, sebab bagi memudahkan pergerakan dia. Pergerakan nak buat trading, pergerakan dengan kerajaan luar, itulah tujuan dia buat dekat tepi-tepi Kuala. Dan keturunan Sultan Salihuddin Shah mewarisi tata Selangor hingga hari ini. Kalau awak tengok ini, Sultan Selangor merupakan penerus daripada keturunan Raja Lomu yang telah menggunakan gelaran Sultan Salihuddin Shah.
Tengok sikit kemasyhuran Selangor semasa pemerintahan Sultan Aliuddin Sulaiman Shah 1898 dan hingga 1938. Selangor begitu masyhur, banyak jalan raya, banyak kereta api dibina dan banyak rumah dibina dekat Kelang, dekat Kuala Lumpur. Kebijaksanaan baginda memerintah telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubili Emas di Kelang sempena 40 tahun pemerintahan baginda. Tengok sikit kebat.